Kalau bercakap berkenaan tradisi kuih raya ini, sudah pastinya banyak juadah ataupun kuih muih yang terlintas di fikiran kita. Yang uniknya di Malaysia ini, pelbagai etnik di setiap negeri pastinya mempunyai juadah kuih muih tradisi yang tersendiri. Tapi kali ini, kalau kita bercakap berkenaan kuih tradisi Hari Raya, apa yang cukup sinonim dengan kuih tradisi Hari Raya? Sudah pastinya tak lain tak bukan, ialah kuih bahulu. Hari ini untuk kita bercakap berkenaan kuih tradisi kuih bahulu, kita perkenalkan antara pengusaha bagi kuih bahulu iaitu Encik Azhar. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Mak Zaibatin. Okey, sebelum kita nak bercakap dari segi proses pembuatan kuih bahulu ni lah, mungkin Encik Azhar ada nak kongsikan apa antara memori sewaktu kecil-kecil dulu ke dengan mak, dengan nenek membuat kuih bahulu ini? Yalah, zaman kecil-kecil dulu kita memang kita buat cara bahulu tu dengan tradisional, dengan pasu, dengan spring dia, kita pukul pagi-pagi lepas sahur, terus kita buat benda sampai siang kita buat. Memori tu memang kita takkan lupa lah. Memang indah lah memori tu. Takkan dapat balik. Itu antara memori lah bila membuat kuih bahulu secara tradisional. Ya, betul. Kalau dulu kita nak buat kuih bahulu kena cari sabut kelapa. Yes. Dengan bahangnya, dengan asapnya lagi. Itu antara cabarannya lah. Sekarang ini mungkin Cik Azhar boleh kongsikan berapa jenis kuih bahulu yang ada? Kita ada bahulu cermai, bahulu ikan, bahulu udang dan berbagai perisa. Kita ada bahulu coklat, bahulu strawberry, bahulu pandan, tapi kita kekalkan tetap yang tradisi. Sebab antara yang tradisi ni permintaan dia lebih tinggi lah. Untuk mengambil memori-memori yang lama, memang dia tinggi sikit. So kita kekalkan tradisi ni. Yang original saja, yang asli. Oh, rasa original ataupun rasa yang asli pastinya mendapat permintaan yang tinggi sewaktu musim perayaan ini. Encik Azhar, bagaimana permintaan pengguna sepanjang Hari Raya ini? Memang insya-Allah takat ni pengguna memang memuaskan. Memang kita dapat sambutan memeriahkanlah sekali untuk sambutan Hari Raya kali ni. Encik Azhar, dari segi perbandingan kalau kita membuat kuih bahulu ni menggunakan kaedah tradisional dulu dengan kaedah yang terkini sekarang ini menggunakan ketuhar. Okey, kaedah yang lama kita gunakan sabut atas, sabut bawah. Cuma mungkin pengeluaran dia terhad. Tapi kita tetap kekalkan oven ni mungkin zaman nenek moyang kita butterfly ni memang kita masih pakai. Cuma kita pakai gas, cuma dia cepat sikit pengeluaran dia, laju sikit. Ni resepi turun-temurun lah. Yes, resepi daripada arwah nenek lagi. Wow, resepi daripada arwah nenek. Jadi inilah yang kita katakan sebagai warisan turun-temurun. Selain kita nak bercakap berkenaan kuih bahulu yang cukup sinonim dengan Hari Raya ni, kita ada juga bersama dengan Syafiqah di sebelah sana. Nak mengetahui Syafiqah pandai tak buat ketupat? Munawar dah berbelit-belit dah daripada tadi. Kalau Munawar cerita pasal kuih bahulu, hari ini saya ada ketupat palas. Hari ini kita nak bersama dengan Puan Nubaizura dan juga mak mertuanya. Nampaknya kita putar, tak tahulah jadi ke tidak kan. Tangan saya yang berbelikan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum mak mertuanya. Kalau nak tahu ketupat palas ni, saya baru tahu dia ada jantan betina dan juga satu lagi jenis ialah jantung. Boleh tak tunjuk yang mana satu jantan betinanya? Ini yang jantan. Ini yang jantan. Ini jantan. Okey, ini yang betina. Ini yang betinanya. Yang betina. Okey. Apa bezanya Puan? Ada punya kantung dia ni. Tengok dia punya ni. Nampak dia punya ni. Kangkang sikit. Mana kangkang? Ini macam kangkang dia pakai macam pakai skirt. Ini ada macam bukan seluar. Itu orang kata lah. Yang ni dia terkangkang macam dia pakai skirt. So ini betina. Yang betina. Jadi ni yang jantan. Dia katup sikit. Ini yang jantannya. Yang ada satu lagi ialah jantung. Ni bentuk yang seterusnya jantung. Jadi ketupat palas ni dia ada 3 bentuknya. Sebenarnya ketupat palas ni macam mana? Bila yang sebenarnya sesuai untuk kita makan ketupat palas ni? Sebenarnya kalau ikutkan tradisi memang biasanya orang makan untuk time hari perayaan lah. Tapi sekarang ni disebabkan dah dikomersialkan, tak kira masa orang akan makan. Pulut ni memang kegemaran rakyat Malaysia lah sebenarnya. Bukan setakat makan dengan rendang, ada makan dengan serunding, kuah kacang pun ada. Betul. Ya betul. Keistimewaan daun palas ini berbanding daun-daun yang lain bagaimana? Daun palas ni dia keistimewaan dia kalau satu pokok ini haruman dia satu dan lebih wangi daripada daun yang inilah. Pada lagi dimasak dengan betul dia akan lagi naik lagi bau. Masak betul tu macam mana sebenarnya? Maksudnya dia punya kalau masak dalam kuantiti air sama dengan paras dia punya ketupat ni.
Itu tips dia. Tips daripada Puan Fazura. Air dia, paras dia kena sama dengan ketupatnya. Tapi kan daripada kita sembang-sembang dengan Puan Fazura, ini ada otai kat sebelah ni. Senyap je tapi siap. Daripada tadi ni semua ni mak mertua buat ni. Assalamualaikum. Tu buat bentuk apa pula tu? Biasa. Buat bentuk apa tu? Yang tu bentuk apa? Ini? Jantan betina. Jantan. Yang ni jantan. Okey, kalau kita boleh nampak yang ni kita menggunakan beras pulut. Tips nak bagi dia lemak-lemak sedap tu bagaimana, Mak? Bagi lemak-lemak tu, garam sikit. Garam. Santan. Santan ni, ni santannya. Santan ni kita nak guna yang fresh ke yang macam mana? Yang lagi sedap? Yang kotak. Yang fresh pun boleh, yang kotak pun boleh. Kalau kita boleh tengok, ketupat palas ni macam-macam variasi dah sekarang. Ada yang letak pulut hitam, ada letak jagung. Kalau macam Puan Fazura sendiri, letak kacang? Letak kacang pun ada. Kacang pun ada? Lemak manis tu dia letak kacang. Kalau macam Puan Fazura sendiri, macam mana? Sediakan yang mana? Kami yang sediakan yang lemak. Yang lemak? Yang lemak maksudnya yang basic sajalah yang setakat ni. Dia boleh dia macam-macam variasi kita boleh buat. Manisan yang apa tu? Yang gula merah. Macam gula merah tu kan? Lepas tu gula. Masak tu. Faham. Masak cair nak pekat sikit. Sedap cicah. Sedap cicah. Nampak. Yang manis, makan manis je lah. Makan manis je lah, tak perlu nak cicah lah kan. Kalau macam kita punya ketupat palas ni, kita nak cicah dengan rendang. Kalau kuih bahulu tu nak cicah apa, Munawar? Saya susah cicah ni, air teh-o. Kalau Munawar? Itu Ika, kita ni bila dah tengok kuih bahulu dah terhidang panas-panas macam ni, takkan kita nak tengok saja kan? Kita nak rasa juga kuih bahulu istimewa daripada dia rasa Encik Azhar ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil satu, panas-panas lagi ni. Memang sedap dari segi tekstur dia, dari segi rasa dia memang sedap. Kejap lagi Syafiqah bolehlah rasa dekat sini. Hulu-hulu lah kat jiran sebelah ni, Munawar. Okey, kita nak tanya Encik Azhar lah. Encik Azhar, berapa lama dari segi proses pembuatannya, dari segi persediaan dan juga pembakaran? Untuk masa tempoh membakar dia dalam masa 10 minit setiap satu adunan ni. Lepas tu cara daripada dough, daripada flour pun, tepung, gula pun kita pukul dalam masa tempoh 1 jam. Maknanya dalam 1 jam setengah siap dah ready macam ni lah. Dalam 1 jam boleh buat berapa banyak? Kita buat ikut dapur. Kalau kita ada banyak dapur, kita boleh buat sekali dalam 20 bekas, 30 bekas macam ni. Macam Encik Azhar sebagai pengusaha kuih bahulu, berapa banyak dapur yang ada? Kita setakat ni dekat rumah kita ada oven yang macam ni pun kita ada. Yang untuk yang oven yang original, yang moden pun kita standby satu. Kita tengok memang ini merupakan resepi turun-temurun lah daripada nenek moyang, dan merupakan kita boleh rasai sendirilah keaslian rasa ataupun tekstur kuih bahulu yang dibuat oleh Encik Azhar ini. Memang sangat sedap. Kita nak tanya Syafiqah nak merasa ke tu? Nampak. Munawar ni kan, dia macam tahu-tahu je. Bila saya dah buka ketupat palas ni, masa tu lah dia dapat. Bukan apa, saya geram tengok Munawar makan bahulu. Saya pun nak rasalah ketupat palas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Munawar rugi tak ada kat sini, Munawar. Memang lemak. Lemak tu memang betul. Jadi kalau rasa-rasa nak diet di Aidilfitri tu, lupakan harapan. Ini memang boleh naik ni. Tapi memang sedap. Kalau kita cicah dengan ni kalau kita boleh tengok kat sini, sekarang ni tak payah nak susah-susah, nak menganyam-menganyam. Ada dah yang macam ni. Yes, sejak bila ni perusahaan ni, Puan? Daripada tahun lepas. Daripada tahun lepas lagi lah, baru tahun lepas. Tapi sebabkan bila kami first trial tu, ramai pula yang repeat order. So maksud dia menjadi viral. Viral, dan ada ejen-ejen kami yang terlibat lah, yang untuk pengedaran ketupat palas frozen kami ni. Okey, sebab kita tahu kan ramai pelajar-pelajar kita berada di luar negara. Ada tak pelajar-pelajar tu yang ambil ketupat palas instant? Ada pun. Ada juga yang kirim daripada kami dan dia postkan sampai ke Tokyo. Sampai Tokyo dah? Tokyo pun ada. Sampai Tokyo ya, ketupat palas
palas di Munawar. Tak apa, nanti Munawar sedap ke tu makan bahulu tu? Nak rasa ke? Sedap sangat Syafiqah. Syafiqah, kejap lagi kita nak bertukar juadah lah. Saya pun teringin juga nak merasa ketupat palas tu. Dan kita semalam ini antara kuih ataupun makanan tradisi yang cukup sinonim dengan suasana ataupun sambutan Hari Raya. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua pengusaha kita di sini. Kalau saya di sini bersama dengan Encik Azhar, kalau Syafiqah di sana bersama dengan? Terima kasih pada Puan Maizura, terima kasih pada mak mertuanya kerana sudi bersama dengan kita hari ini menjamah kita pula ke tempat palas ni dan juga kuih bahulu tu. Kita nak sambung makan kejap lagi Syafiqah.